Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana selepas Ramadan kita dapat meneruskan lagi bacaan hadis-hadis kita daripada kitab peninggalan Al-Imam An-Nawawi, iaitu Riyadhus Salihin, jilid yang ketiga, yang membicarakan soal sifat-sifat zuhud seorang Muslim ketika dia berada di atas dunia ini. Ini satu sifat yang terpuji di sisi agama. Dia adalah merupakan sifat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai azhadun nas, manusia yang paling zuhud hidup di dunia ini. Kita ulang berapa kali dah, zuhud artinya tidak cintakan dunia, tidak sayangkan dunia. Segala apa yang dia dapati di dunia ini, segala kekayaan dan kedudukan, dijadikan semua adalah untuk keselamatan dan kebahagiaannya di akhirat. Wang ringgit yang Allah beri, tidak dia sayang dan cinta, tetapi dijadikan wang ringgit itu sebagai harta yang boleh menjamin kebahagiaannya di akhirat. Itu makna zuhud. Artinya dengan lain-lain perkataan disebut oleh para ulama, segala kekayaan dan kedudukan dunia ini berada di tangannya. Bila pun dia boleh membelanjakannya. Kekayaan dan kemewahan dunia tidak masuk dalam hati. Kalau ianya masuk dalam hati, payahlah nak buang, payah nak lekang daripada kita. Sebab itulah orang yang zuhud ini, dia mudah untuk melakukan kebajikan dengan wang ringgit yang ada pada dia. Ini sifat ini adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat para ulama, sifat para sahabat, sifat para alim ulama dan auliya illah alaihi rahmatullahi alaihim ajma'in. Hari ini kita masuk dalam hadis 98, membicarakan soal ini lagi. Di mana hadis ini menceritakan seorang lelaki, dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya sesuatu kepada Nabi. Mari kita baca. Wa an ibn Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في عند الناس، wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas. Rawahu Ibnu Majah. Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, dia cerita ada suatu hari seorang lelaki mai kepada Nabi dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu amalan. Kalau saya buat amalan itu, ya Allah, Allah sayang kepada saya dan manusia sayang kepada saya. Apakah amalan yang saya boleh lakukan untuk mendapat kasih sayang daripada Allah dan kasih sayang daripada manusia? Ini sahabat, dia duk fikir hidup ni bagaimana Allah boleh sayang, bagaimana manusia-manusia yang baik boleh sayang kat dia. Maka Nabi terus menjawab. Nabi kata, kalau kamu hidup di dunia ini, kamu hidup dalam keadaan zuhud, tidak cintakan dunia, tidak gilakan dunia, tapi kamu cintakan akhirat. Apa yang ada di tangan kamu daripada kemewahan dunia, kamu buat untuk akhirat. Kalau itulah sikap kamu, kamu boleh hidup di dunia dalam keadaan zuhud, tidak cintakan dunia, maka sudah pasti kamu akan disayangi, kamu akan dicintai, kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu nak dapat kasih sayang Allah, kamu hidup di dunia ini, jangan gilakan dunia, jangan cintakan dunia, zuhud di dunia ini, Allah akan sayang kepada kamu. Kalau kamu nak dapat pula sayang manusia, kamu jangan duk gila, jangan duk nak benda yang ada pada mereka. Kalau kamu nak harta mereka, kamu nak segala kemewahan yang ada pada mereka, maka manusia tidak akan sayang kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak nak, kamu zahid apa yang ada kepada manusia, kamu tak nak, kamu tidak nak gila kepada harta benda manusia, pada ketika itu manusia akan sayang kepada kamu. Jadi senang saja kata Nabi, nak dapat sayang Allah masa hidup di dunia kena zuhud, jangan cintakan dunia. Nak dapat sayang manusia masa hidup di dunia, jangan nak benda yang ada pada manusia, manusia akan sayang kepada kamu. Tuan-tuan, puan-puan, sifat inilah yang menjadikan manusia itu bahagia. Tapi kalau sifat zuhud ni tak ada, tuan-tuan, inilah yang berlaku dalam dunia kita sekarang ni. Berkelahi sana sini, bergaduh sana sini, sebab manusia tidak ada sifat zuhud. Di sisi Allah pun tak ada, di sisi manusia pun tak ada. Nak benda yang ada pada manusia, sehingga sanggup tipu daya, rasuah, kut tu kut ni untuk nak mendapat apa yang ada kemewahan pada manusia. Akhirnya bergaduh, berbalah dan sebagainya.
Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada lelaki yang bertanya ini, kalau nak dapat kasih sayang Allah, kena hidup di dunia ini cara zuhud. Jangan gilakan dunia, jangan nak keduniaan ini, tetapi dunia yang ada pada kamu itu jadikanlah dia sebagai modal untuk kebahagiaan akhirat. Kalau kamu nak kasih sayang manusia, kamu jangan nak benda yang ada pada manusia. Manusia akan sayang pada kamu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, pesanan Nabi kepada lelaki ini. Allah. Dunia dia buat adalah untuk akhirat. Dia tidak sayang kepada dunia. Allah. Saya di minggu pertama bulan Ramadan yang lepas, saya jumpa seorang orang kampung di Pekan Arau di Perlis. Saya jumpa dengan dia, lama tak jumpa dia. Saya tanya, mai mana ni? Dia kata, mai rumah kawan tu Ustaz. Saya mai rumah kawan tu. Kawan mana? Dia habaklah kawan ni. Bak dia kata lama tak nampak dia. Belum puasa pun tak nampak. Ni malah puasa pun tak nampak. Saya pun pergilah ke rumah dia. Saya tanya rumah dia tang mana? Rumah dia kalau kita datuk balik kat ni, sebelah kanan tu dalam bendang tu ada rumah bumbung merah tu dia lah. Awaknya pergi kat dia. Lama saya tak nampak dia. Saya duk tanya habaq orang kata dia duk sakit. Ini manusia lah. Saya pergi dengan seorang kawan, minta kawan tu pergi tunjuk rumah dia. Saya bagi salam, dia jawab salam saya, tuan rumah tu. Dia kata, mai naiklah. Dia kata dia tak boleh pergi dah. Jalan pun tak boleh. Saya pun naiklah dengan kawan saya tu, pergi tengok. Dia duduk atas katil. Sorang-sorang duduk. Lah, lama dah duduk ni. Lama juga. Dia kata, lah, sabit tak pernah nampak. Dia kata, tidak duduk nampak juga. Duduk naik motor ni tak nampak. Dia kata, lama dah. 2-3 bulan dah duduk tak boleh jalan. Stroke lah. Duduk atas katil. Duduk dengan siapa ni? Siang-siang ni kadang-kadang duduk seorang. Dia kata anak-anak pergi buat kerja. Anak laki-laki 2 orang, anak perempuan dah kahwin duduk dengan suami dia. Anak laki-laki ni tak kahwin lagi, duduk dengan saya lah. Oh, duduk dengan anak laki-laki ni. Mereka pergi buat kerja. Mereka pergi kerja, petang mereka balik lah. Dia ni, isteri dia mati masa COVID tu ni. Habis saya pergi jumpa dia, Ustaz. Saya kesian lah tengok. Dulu dia mesra bukan main lah ni. Saya pun tengok. Tapi yang kata manusia yang zuhud ni, dia pergi tengok kawan tu duduk sakit, tuan-tuan. Orang kampung aja buat bendang, bukan makan gaji. Lepas dia kata, buat kenang tak ada apa lah Ustaz. Saya pun bagilah sikit duit kat dia. Kesian pasal dia duduk sakit, kerja tak boleh buat. Saya bagilah sikit, saya pun tak ada. Boleh tak nak tanya, bagi banyak mana kat dia? Tak banyak Ustaz, bagi RM500. Allah. Saya kata RM500 orang kampung ni banyaklah. Orang buat kerja kampung aja bagi RM500.
Tak banyak ustaz, saya banyak tu je ada, saya bagi kat dia pasal kesian. Bulan puasa kot dia nak makan. RM500 tu berapa duit ustaz? Sehari RM14 aja. Kot dia nak beli barang-barang, dia nak puasa. Dia kata dia puasa. Dia puasa boleh. Cuma dia tak pergi berjalan-jalan nak pergi beli-beli barang tu tak apa boleh. Kirim ke anak-anak lah beli. Ni tuan-tuan. Orang yang ada duit ringgit, dia tak sayang, dia boleh bagi kat orang. Kita belum tentu ada 500 nak bagi kat orang. Fikir 10 kali. Bukan sekali ya fikir, 10 kali fikir. Kalau aku bagi, kering paket aku. Tapi dia boleh bagi dengan rela hati. Dan saya tengok-tengok dia lagu tu, saya tengok Allah, aku pun belum tentu boleh bagi macam dia. Dia orang kampung, buat bendang saja. Tapi dia simpati kepada kawan yang sakit. Kawan tu dah miskin, sakit pula. Dia bagi bantuan untuk berhari raya. Allah, saya kata hebatlah hamba Allah ini. Dia kata, kalau ustaz nak pergi, tak tengoklah, tengok belah kanan tu, jalan ni sebelah kanan, rumah dia bumbung merah di tengah padang tu, memang rumah dia. Tapi kalau pi pun bagi salam, dia jawab salam, kena naik lah, dia buka pintu, rumah dia tak tutup untuk siapa-siapa nak pi. Allah, tuan-tuan, begitulah manusia. Dia tak sayang dunia. RM500 orang kampung mudah bagi. Kalau kita ada gaji dah RM500, biasa ya. Tapi 500 bagi orang kampung ni, Allah, nilai di sisi dia. Daripada Abu Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjuklah kepada aku satu amalan, apabila aku melakukannya, nescaya Allah dan manusia mengasihi aku." Tunjuk amalan apa nak buat. Baginda menjawab, hendaklah engkau berzuhud terhadap dunia ini, nescaya Allah menyayangimu. Zuhud mana? Jangan cintakan dunia. Dunia ni duk kot luar aja, bukan masuk dalam hati. Dan naklah engkau berzuhud terhadap apa yang ada di sisi orang. Jangan duk nak benda yang ada pada orang tu. Harta orang jangan nak. Nescaya semua manusia akan mengasihimu. Kalau kita zuhud di dunia, Allah sayang kat kita. Kalau kita zuhud apa yang ada pada manusia, harta benda mereka dan kekayaan mereka, manusia akan sayang kepada kita. Tapi kalau kita nak apa yang ada pada manusia, manusia akan benci dan memusuhi kita. Umat Islam disuruh supaya bersederhana dengan harta benda dunia. Tu sederhana sudahlah. Serta kalau Allah bagi nikmat dunia kat kita, mengerjakan amal-amal soleh dengan harta tu. Buat amal-amal soleh, bantu orang yang susah, yang sakit. Nescaya dia dikasihi oleh Allah dan manusia. Allah pun sayang, sebab dunia yang ada pada kamu itu, kamu bantu hamba-Ku yang susah, yang sakit. Manusia pun sayang, lebih-lagi manusia yang mendapat segala apa yang kita beri kepada dia, dia akan sayang kepada kita. Apatah lagi ketika dia memerlukan bantuan daripada kita, kita menghulurkan bantuan, dia cukup kasih, dia cukup terhutang budi dengan kita. Allah.
Allah akan membalas jasa baik kita itu. Lebih-lebih lagi kalau manusia yang kita bagi itu pula dia orang beriman, dia orang yang reti sedikit ilmu agama, dia akan mendoakan kepada kita supaya Allah berikan kepada kita keampunan dosa, Allah berikan kepada kita nikmat syurga di akhirat kelak kerana kita telah melakukan kebajikan dan kebaikan. Itu kalau orang yang kita bagi itu dia erti. Kalau dia tak erti pun kita tetap mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal kita lakukan amal-amal saleh dengan harta kekayaan yang Allah beri, dengan segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Islam menyuruh umatnya supaya memperbaiki serta mempertingkatkan amalan-amalan kebajikan dari semasa ke semasa sebagai persediaan untuk hari akhirat. Ini semua orang tahu dah. Kita kena tingkat, kita kena perbanyakkan amalan-amalan untuk persediaan untuk hari akhirat. Ya Allah, ya Allah. Seseorang hendaklah bertanya kepada orang yang lebih tahu mengenai sesuatu perkara sebelum ia melakukannya, terutama perkara-perkara kebaikan atau yang bersangkutan dengan amal ibadat, supaya apa yang dilakukannya itu sah serta diterima oleh Allah. Ini kita kalau kita tak tahu masalah-masalah agama, kena tanya orang yang tahu. Sebab itu dia ni pergi tanya Nabi, pergi rumah Nabi, pergi tanya Nabi apa amalan yang dia buat supaya dia dapat kasih sayang Allah dan dia dapat kasih sayang manusia. Nabi jawab kat dia lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Maka dengan kisah ini kita dapat faham bahawa setiap sesuatu yang kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tahu. Keempat, orang yang beriman hendaklah merasa cukup dengan rezeki yang halal yang diperolehinya melalui kerja usahanya yang bersungguh-sungguh. Allah bagi rezeki yang halal dengan usaha-usaha dia kena berasa cukup dengan yang halal itu. Tak perlu lagi yang haram. Sebab itu antara doa yang Nabi ajak, aghnini bifadlika an aghnini birahmatika an azabik, aghnini bifadlika an, itu antaranya. Antaranya kita minta Allah berikan kepada kita benda yang halal. Aghnini bihalalika an haramik, ya Allah, engkau berilah aku berasa cukup dengan yang halal, tidak perlu yang haram. Itu di antara doa yang Nabi suruh kita minta kepada Allah, supaya Allah aghnini bihalalika an haramika, ya Allah, engkau berilah aku berasa cukup dan berasa kaya dengan benda yang engkau halalkan kepada aku, tidak perlu kepada benda yang kamu haramkan. Jadi orang yang beriman dia berasa cukup dengan benda yang Allah halal. Dia tak perlu lagi benda-benda yang lain daripada tu.
Kalau ikut nafsu tuan-tuan memang tak cukup. Ada 10 nak 100. Ada 100 nak 1000. Ada 1000 nak sampai bila pun tak cukup nafsu ni. Yang cukup hanya diri iman kita yang ada pada kita. Hak tu je yang cukup. Nafsu sendiri dia tak cukup. Seorang yang beriman hendaklah merasa cukup dengan rezeki yang halal yang diperolehinya melalui kerja usahanya yang bersungguh-sungguh, tidak meminta-minta kepada orang lain kecuali dalam keadaan terdesak. Itu cerita lain lah. Tapi kalau keadaan biasa aja tak nak minta ke orang, cukup dengan apa yang Allah bagi. Mata benda yang dimiliki oleh seorang sepatutnya diletakkan di tangan, bukan di jantung hati. Kasih sayang, duit ringgit tu biar duduk di tangan. Sebab kita boleh belanja bila kita nak belanja, nak derma. Jangan duduk di hati. Kalau duduk di hati, payah nak keluar. Dia duduk dalam. Kalau duduk di tangan, mudah. Itu katanya. Mata benda yang dimiliki oleh manusia sepatutnya diletakkan di tangan, bukan di jantung hati. Mata benda itu hanya wasilah. Wasilah makna perantaraan, perjalanan untuk hidup, bukan matlamat hidup. Mata benda itu sebagai perjalanan. Benda untuk perantaraan untuk kita hidup, bukan matlamat hidup kita harta benda. Matlamat hidup kita tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan ialah kebahagiaan akhirat. Itu matlamatnya. Harta benda pun biarlah kita boleh jadikan dia sebagai mendapat kebahagiaan akhirat. Jangan harta benda menjadi matlamat hidup, tetapi harta benda itu menjadi wasilah saja, perantaraan, sebab jalan untuk kita mendapat akan kebahagiaan dan matlamat hidup kita. Sikap meminta-minta akan menjatuhkan maruah peminta dan menyebabkan dibenci oleh manusia. Memang pun kita minta untuk diri kita, orang tak suka, orang benci lah gitu. Tapi kalau kita minta untuk akhirat, kita minta untuk agama, itu cerita lain. Ketujuh, zuhud bukan berarti kefakiran. Zuhud bukan arti tak ada harta. Aku nak zuhud tak mau buat kerja, awak nak zuhud biar harta tak ada. Ada. Zuhud bukan arti kefakiran. Zuhud artinya tidak cintakan dunia. Zuhud bukan berarti kefakiran, meninggalkan usaha dan malas bekerja. Itu bukan zuhud. Malah zuhud ialah kekayaan dan berkorban harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud. Bukan kerana tak ada harta zuhud. Hang go mana tak ada duit ni, nampak kuih teruk ni, aku nak hidup zuhud. Tak. Zuhud ialah kita gunakan segala kekayaan itu berkorban untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya, wa 'anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala zakara Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaba an-nasu min ad-dunya faqala laqad ra'aitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazallul yawma yaltawi ma yajidu daqalan yamla'u bihi batnahu. Ini hadis pula Sayyidina Umar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, tapi ada ketika yang Nabi tak ada benda yang dia nak makan, sehingga buah tamar tak elok pun tak ada. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya keadaan Nabi jauh daripada keadaan kita. Kita kadang-kadang sampai tak habis makan. Tapi Sayyidina Umar cerita, Nabi ada hari-hari yang yaltawi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlipat-lipat perut dia sebab tidak ada benda yang dia nak makan, sehingga buah tamar hak tak elok pun tak ada. Itu Nabi. Berartinya bahawa begitulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan kita selaku umatnya, senang lenang begitu dan begini. Jadi sebab itu Sayyidina Umar kata, aku pernah tengok Nabi begitu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada makanan bukan suatu benda yang keji, tetapi dia adalah suatu benda yang terpuji, sebab Nabi sendiri pun tidak ada makanan untuk dia isikan perut dia. Ni Sayyidina Umar cerita. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma katanya, Umar bin Khattab menyebut-nyebut tentang apa yang diperolehi oleh orang ramai daripada kehidupan dunia. Ini Nabi Sayyidina Umar sebut, kita ni senang, kamu senang, dunia senang, dapat harta dunia, makan cukup. Tapi Sayyidina Umar kata, sedangkan Nabi katanya, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlipat-lipat perutnya sepanjang hari, tidak ada sesuatu walaupun sebiji tamar yang kurang baik untuk dimakan. Buah tamak tak elok pun tak ada makan. Jangan kata hak elok. Jadi kamu hidup senang lenang. Nabi sampai lagu tu keadaan dia pernah berlaku dalam hidup Nabi. Islam menyuruh umatnya supaya bersyukur kepada Allah kerana banyak nikmat yang dikurniakan kepadanya semasa hidup di dunia, serta menggunakannya dengan cara yang diridai oleh Allah. Apabila kita syukur, maknanya nikmat yang Allah beri kepada kita di dunia ini kita lakukan, kita gunakan pada jalan yang Allah redai. Itu makna syukur. Barulah kita dapat kebaikan daripada harta kita itu. Tapi kalau kita guna harta kekayaan itu pada bukan jalan yang Allah redai, maka artinya kita tidak syukur nikmat itu. Artinya kita sudah kufur nikmat itu. Seorang yang tidak mendapat nikmat seperti mana yang diperolehi oleh orang lain, orang lain dapat, dia tak dapat. Orang yang tak dapat ni, kata dia, hendaklah dia bersabar menghadapinya. Sabarlah. Orang lain dapat, biar pi. Kita tak dapat, kita sabar.
Orang yang dapat nikmat tak syukur, dia berdosa. Orang yang tak dapat nikmat tapi bersabar, dia mendapat pahala. Nak hak mana? Hadis ini menyatakan kezuhudan Rasulullah daripada dunia. Sampai nak makan pun tak ada. Kerana mengutamakan akhirat dan untuk mengajar sahabatnya dan umatnya agar mereka tidak tenggelam dalam keinginan dan keseronokan. Jangan duk seronok, tenggelam dalam keinginan, tenggelam dalam keseronokan. Dan agar mereka tidak cuai mengerjakan ibadat kepada Allah. Inilah hadis ni ceritanya Nabi SAW sampai begitu keadaannya, tetapi itu semua tidak menyebabkan dia tidak melakukan ibadat kepada Allah dan dia tidak tenggelam di dalam kemewahan dunia. Allah, tuan-tuan, para sahabat dulu mereka hidup zaman Nabi, zaman orang-orang yang beriman. Mereka boleh jadikan Nabi dan orang-orang beriman itu sebagai contoh. Tapi kita sekarang ini hidup di zaman kita ini, lebih-lebih lagi kita hidup dengan orang yang bukan Islam. Kadang-kadang kita tertarik, terikut perangai mereka. Ramai orang Islam lebih tu. Sebab contoh depan kita tak ada. Contoh kita tu dia. Orang yang senang, orang yang mewah, orang itu, orang ini. Tapi sahabat dulu hidup zaman Nabi. Mereka boleh tengok inilah contoh yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita hidup zaman kita ni, apatah lagi kita hidup di zaman bersama dengan orang yang bukan Islam. Memang mereka akan menjadikan kita ini terpesona dengan kekayaan-kekayaan mereka. Tak tahulah tuan-tuan, ilmu itulah kita harap dapat break kita, dapat memandu kita ke jalan yang baik. Kita tengok, walaupun kita tak hidup zaman Nabi, tapi para sahabat cerita Nabi, kita boleh tengok itulah contoh yang boleh kita ikuti. Ni satu lagi hadis Sayyidina Aisyah pula, tak sat Sayyidina Umar yang cerita. Ni Sayyidina Aisyah pula ni, isteri Nabi sendiri cerita. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin Allah fi raffin li fa'akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya. Ni Sayyidina Aisyah pula cerita. Masa Nabi wafat, tak ada apa pun yang ada di rumah dia. Hai Nabi tinggal kecuali sedikit gandum untuk nak makan. Ni gandum tu dia letak di tempat yang disimpan barang. Dia duduk makan gandum tu lah. Peninggalan Nabi. Sayyidina Aisyah kata dia duduk makan-makan. Lama dia duduk makan. Kemudian dia pergi timbang gandum tu nak tengok banyak mana lagi ada. Lepas dia timbang tu tak lama habis gandum tu. Nak abang kata begitulah isteri Nabi.
Nabi tak tinggal kekayaan kepada mereka, tinggal untuk makan aja gandum. Itu pun akhirnya habis. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan tidak meninggalkan sedikit pun di rumah akan makanan yang boleh dimakan oleh makhluk yang bernyawa. Manusia lah, tak ada. Malingkan sedikit gandum. Itu aja yang Nabi tinggal. Dalam raf. Raf tu tempat menyimpan barang. Dalam tu ada gandum sikit. Aku makan gandum tersebut sehingga beberapa lama. Kemudian aku sukat. Lalu ia pun habis. Dia suka nak tengok ada banyak mana lagi. Tak lama kelamaan habis dah gandum tu. Kata ulama, kalau dia tak sukat mungkin tak habis lagi. Apabila dia duduk sukat nak tengok rezeki yang Allah bagi ni banyak mana lagi, maka akhirnya habis. Kalau dia tak sukat, mungkin gandum tu tak habis lagi. Sebab dia redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia sukat nak tengok banyak mana lagi ada gandum ni, lama kelamaan gandum tu habis. Allah. Ini Nabi, para sahabat, isteri dia cerita. Harta benda bukan tujuan utama dalam mengharungi hidup di dunia, tetapi ia hendaklah dijadikan perantaraan untuk seorang sampai ke matlamat terakhir, iaitu mati. Itu harta. Umat Islam dikehendaki bersyukur atas nikmat yang telah diterima, walaupun sedikit, kerana Allah akan sentiasa melimpahi rahmatnya kepada mereka yang mahu bersyukur. Islam menyuruh umatnya sederhana di dalam kehidupan, tetapi amal ibadat hendaklah dilipat gandakan. Kehidupan suruh sederhana, ibadat hendaklah diganda-gandakan dari masa ke semasa. Jadi tuan-tuan, itulah dia Islam. Harta benda dunia ni kita hidup sederhana, tapi amal ibadat kita kena pulun buat, kena tambah daripada satu ketika kepada satu ketika. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW berpaling daripada dunia. Sebab tu dia tinggal, tak ada apa yang dia tinggal kecuali sedikit gandum saja. Walaupun semenanjung Arab seluruhnya tunduk kepadanya, pungutan cukai dan sebagainya dilakukan, tapi tidak terdapat di rumah isterinya selain daripada gandum. Tak ada. Sedangkan bumi kaya. Sikap ini sepatutnya menjadi contoh bagi setiap pemimpin, kata dia. Menyukat untuk berjual beli adalah sunat untuk memastikan hak penjual dan pembeli. Kita sukat
Makanan sunat ketika nak jual beli. Kita nak tahu banyak mana kita beli, mana kita jual. Adapun untuk berbelanja, tidak disunatkan menyukat jika ia didorong oleh sayang dan kedekut. Sukat tu kerana duk sayang. Nak taruh sikit lah, sayang lah, kedekut lah tak mau makan. Tak disunatkan. Kalau sukat tu kerana nak kedekut, kalau sukat tu kerana sayang, makalah nikmat yang Allah bagi. Gandum dalam simpanan Sayyidina Aisyah telah habis selepas disukat, kerana menyukat itu berlawanan dengan berserah kepada kudrat dan iradat Allah. Sedangkan sebelum disukat, ia tidak habis walaupun dimakan beberapa lama. Lepas dia sukat tu, korang habis terus. Tak ada lah. Mukjizat Rasulullah tidak terbatas pada masa hayatnya saja, malah berlaku juga selepas wafatnya, seperti mukjizat memperbanyakkan makanan yang sedikit yang dinyatakan oleh hadis ini. Tinggal gandum sikit tapi boleh makan lama. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sudah mati, wafat dah, tapi mukjizat itu tetap berlaku juga di zaman selepas Nabi wafat. Jadi tuan-tuan puan-puan, begitulah kita baca 3 hadis. Hadis yang pertama kita baca tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang lelaki pergi tanya Nabi bagaimana dia nak bagi Allah sayang kat dia, bagaimana nak bagi manusia sayang kat dia. Hadis yang kedua kita baca, Sayyidina Umar sendiri menyatakan bahawa hidup manusia di zaman mereka pun mewah berbanding dengan Nabi sendiri hidupnya terlalu zuhud. Dan yang ketiga kita baca bagaimana Sayyidina Aisyah sendiri menceritakan tentang hidupnya dengan Nabi setelah Nabi wafat. Tidak ada apa yang Nabi tinggal, hanya sedikit gandum. Apabila gandum itu digunakan dengan baik untuk makan, maka berkatnya bertambah-tambah. Tapi apabila dia mula dah nak sukat, nak tengok banyak mana rezeki itu, kuih korang sampai habis. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Nak cerita lagi tentang bagaimana para sahabat dan bagaimana orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup mereka begitu zuhud, begitu susah, dan kesusahan yang mereka hadapi tidak menyebabkan mereka itu tidak menambahkan amal kebajikan. Kita nak tengok dalam hadis-hadis yang akan datang, antaranya cerita Sayyidina Mus'ab ibnu Umair, bagaimana yang diceritakan di dalam hadis-hadis yang berikutnya insya-Allah. Jadilah takat itu dulu tuan-tuan. Kita doakan mudah-mudahan kuliah kita ini akan dapat kita teruskan pada masa-masa yang akan datang untuk kita memahami dan menghayati ajaran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah dan yang telah pun dibukukan oleh para ulama-ulama kita, antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin. Jadi setakat itu dulu pada hari ini, dan kita doakan mudah-mudahan pada masa-masa akan datang kita dapat lagi bertemu dan dapat lagi membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna nushhiduka wa nushhidu malaikatak wa nushhidu man fil wa nushhidu malaikatak wa nushhidu hamalata 'arsyik wa nushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وصلى الله اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, besok kita akan bertemu di kuliah duha kita jam 9.30 pagi di Masjid Bukhari ini juga, tapi di tingkat bawah insya-Allah kita akan meneruskan kuliah duha kita insya-Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.